Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lawatan rasmi pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Singapura bersama delegasi pada 30 Januari lalu mengangkat 3 kolaborasi utama yang menyaksikan perjanjian-perjanjian persefahaman berkaitan dengan ekonomi digital, ekonomi hijau dan juga keselamatan cyber ditandatangani wakil oleh kedua-dua negara. Dan jelas sekali dua daripadanya ini akan menuntut komitmen yang tinggi daripada Kementerian Komunikasi dan Digital yang diterajui Yang Berhormat Fahmi Fazil. Untuk itu, kita bersama-sama dengan Menteri Komunikasi dan Digital di ruang bicara malam ini. Apa khabar, Baby? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bersama-sama kami sekali lagi. Baik, mungkin pertama sekali untuk pembukaan, boleh Baby gambarkan secara umumnya buah tangan ataupun takeaways yang kita bawa dari Singapura baru-baru ini? Ya, ini merupakan lawatan rasmi ketiga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke sebuah negara jiran. Setelah Indonesia dan Brunei, kemudian ke Singapura, dan insyaAllah selepas ini Perdana Menteri akan ke Thailand. Dan dalam siri pertemuan, terutama bagi Singapura, Alhamdulillah saya dapat peluang untuk turut serta. Ada banyak perkara yang dibincangkan, antara lain melibatkan aspek bila kita nak merentas sempadan di causeway, di isu-isu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat prihatin dan risau bila mendapat tahu yang ramai rakyat Malaysia bila mereka nak bekerja di Singapura contohnya kena bangun 3 pagi, 4 pagi beratur dan tunggu lama. Betul. Malah yang isu bukan hanya di sebelah Malaysia tapi juga di kalangan warga Singapura. Sekiranya mereka nak datang ke Kuala Lumpur contohnya, ada setengah yang bagi tahu saya sekarang ni mereka tak nak bawa kereta, nak fly je sebab proses tu agak lama. Jadi perkara ini dibincangkan. Selain dari itu, kita juga meneliti macam disebutkan tadi, ada 3 memorandum persefahaman yang telah ditandatangani tentang ekonomi hijau, ekonomi digital dan juga keselamatan cyber. Khusus tentang keselamatan cyber, dia lebih menekankan beberapa protokol kerjasama antara agensi-agensi yang berkaitan antara kedua-dua negara, kerana sekiranya kita ingin mengembangkan terutamanya ekonomi digital, maka keselamatan cyber ini dan juga perlindungan data peribadi ini mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okey, dan kita difahamkan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Bersama Bidang Penerangan dan Komunikasi Malaysia juga antara agenda utamanya, dan untuk mesyuarat kali ke-6 ini mungkin Wabi boleh berikan kita sedikit latar belakang dan juga outcome. Tambah-tambah kita ialah tuan rumahnya. Ya, jadi insya-Allah saya punya counterpart ataupun Menteri Komunikasi dan Maklumat Singapura, Puan Josephine Teo akan tiba di Kuala Lumpur pada 4 hari bulan Februari, dan kami akan mengadakan satu mesyuarat dua negara dan ini antara lain melibatkan aspek-aspek yang terangkum dalam MOU yang baru ditandatangani, apa yang perlu kita mungkin ketengahkan, kita utamakan, dan bagaimana kita boleh pastikan bahawa kerjasama ini bertambah erat ke depan. Kita tak boleh nafikan dalam zaman sekarang bila kita berhadapan dengan bukan hanya ekonomi digital yang semakin mengembang, banyak negara terlibat, hampir semua negara terlibat, tapi ada risiko-risikonya. Maka kerjasama antara kedua-dua negara ni bagi saya sangat-sangat penting. Isu scam contohnya, isu data peribadi, kerana kita ada di Kulai contohnya, di Sedenak, beberapa pusat pemprosesan data processing centers, dan kita lihat banyak yang akan berada di Malaysia. Jadi dari segitu bagaimana aset-aset ini yang merupakan pelaburan daripada syarikat-syarikat asing dapat dimanfaatkan bagi negara kita, dan juga ada kerjasama dengan pihak Singapura. Jadi ini antara perkara yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam mesyuarat kali ini. Dia merupakan mesyuarat yang ke-6 dan memang kali ini kita menjadi tuan rumah, dan kemuncaknya ialah pada sebelah malam. Petang kita akan ada mesyuarat, sebelah malam kita akan ada Musica Extravaganza, yang akan menonjolkan
bakat penyanyi-penyanyi dari kedua-dua negara, yang bagi saya satu peluang yang sangat baik untuk membuktikan betapa eratnya hubungan Malaysia dan Singapura ini, dan ya siapa tak nak dengar ya kita punya bintang-bintang kita dan bintang-bintang dari Singapura. Ini bagi saya satu peluang yang sangat baik. Kita akan bercerita lebih lanjut tentang konsep extravaganza ini kerana saya kira ia juga tidak selalu berlaku. Tambah-tambah kita masih lagi dalam mood meraihkan kejayaan konsep Rahman contohnya di Malaysia. Jadi kita nak tengok juga apa lagi yang ada. Tapi selepas itu sekarang kita nak cakap pasal perkara-perkara yang bermasalah dulu sebelum pergi kepada perkara yang menggembirakan seperti konsep. YB menyebut bahawa kita akan bersama-sama dengan Singapura cuba untuk mencari jalan yang terbaik, mungkin juga untuk amalan tadbir urus yang baik dalam isu-isu berkaitan dengan digital, komunikasi dan sebagainya. Tapi kalau kita bercakap tentang isu yang melingkari perlindungan data peribadi, keselamatan cyber, ekonomi digital, cabaran-cabaran yang ada terhadap urus tadbir yang baik ini, adakah Singapura berdepan dengan masalah yang profilingnya sama dengan masalah yang kita depani? Ya, lebih kurang sama. Dan kita kena lihat bila data itu dicuri contohnya, kemudian ia akan diguna oleh scammer untuk memangsakan rakyat negara tersebut. Jadi nak tak nak, bila data itu dicuri dari sebuah negara, maka ia akan diguna oleh pihak yang tak bertanggungjawab, penjenayah, untuk melakukan kegiatan scam terhadap rakyat tersebut. Dan saya lihat pengalaman Singapura mengekang ataupun cubaan ataupun usaha mereka untuk mematahkan aktiviti jenayah scam ini, mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh teliti, kita boleh telusuri, kita boleh mungkin juga pelajari, tengok apa yang sesuai, dan sekiranya ada apa-apa yang kita lakukan yang boleh Singapura pelajari, bagi saya itu peluang yang sangat baik. Dan selepas MOU kita terus adakan mesyuarat ini, dan saya percaya selepas ini semua agensi yang berkaitan akan dapat meneruskan hubungan, dan itulah sebenarnya niat saya, dan saya percaya niat kita untuk membuka orang kata laluan supaya mudah agensi-agensi ini berbincang dengan lebih lanjut dan lebih mendalam. Okey, menerusi persidangan meja bulat yang YB katakan memang akan diadakan setiap tahun. Okey. Antara yang menjadi isu kepada kita juga adalah hate speech ataupun fake news yang mungkin akan menjadi cabaran kepada impian kita untuk melalui era emas digital seperti yang diimpikan. Adakah ia juga berlaku di Singapura ataupun mungkin ia tidak sekompleks apa yang kita ada contohnya dari segi politik dan sebagainya yang mendorong kepada perkara-perkara seperti itu? Ya, saya rasa kebanyakan negara, bukan hanya Singapura, hadapi isu yang sama. Mungkin setengah negara buat keputusan untuk mungkin setengah aplikasi itu mereka haramkan terus. Contoh di Amerika Syarikat ada perbincangan hangat tentang pentingnya mereka mengharamkan TikTok atas alasan keselamatan data. Jadi itu perbincangan di Amerika Syarikat. Kalau di India terus telah diharamkan TikTok dan bagi setengah negara lain macam Indonesia, mereka membenarkan TikTok beroperasi, tapi mereka mengenakan lesen dan TikTok dan juga mana-mana aplikasi yang lain perlu mendaftar dengan pihak kerajaan. Bagi Singapura dan bagi Malaysia mungkin kita ada beberapa persamaan, dan kita hadapi cabaran-cabaran yang hampir serupa. Tapi bagi saya yang penting kita perlu lihat bagi Singapura dalam konteks negara yang mungkin ada 5-6 juta rakyat, tapi memainkan peranan yang sangat penting sebagai pusat perbankan, pusat keuangan. Apakah yang mereka lakukan untuk mengurangkan insiden-insiden berita palsu, kenyataan-kenyataan perkauman, sebab perkara-perkara ini berlaku dan lazim berlaku di mana-mana, dalam mana-mana komuniti masyarakat, tapi kita pun nak tahu bagaimana mereka uruskan. Jadi bagi saya pengalaman Malaysia dan pengalaman Singapura sangat berbeza sebab kita semestinya 6-7
hampir 5-6 kali ganda lebih besar dan lebih luas, ya. Jadi bahasa pun berbeza-beza, ya. Kaum pun berbeza-beza, sangat-sangat berbeza, ya. Jadi mungkin pengalaman Malaysia dan Singapura tu berbeza, tapi kita hadapi cabaran yang sama. Jadi di sini mungkin ada titik persamaan, ada perbezaan. Yang penting kita faham, dalam konteks ni apa yang dilakukan. Jadi ini yang kita nak cuba pelajari nanti. Menjelit sedikit berkenaan dengan TikTok tadi, mengapa agaknya YB sebagai menteri, kalau mungkin kementerian juga melihat ataupun mengkaji perkara ini, mengapa TikTok ini lebih tinggi ataupun lebih besar aspek-aspek destruktifnya daripada media sosial yang lain yang pernah ada. Eranya tu era yang berbeza. Dia datang membawa era yang lain, sedangkan apa yang ditawarkan tu dah ada pun sebelum ni. Dia macam kalau sebelum ni kita pernah ada Friendster contohnya, ada blog, Twitter satu masa memang hot, Facebook, dan sekarang ni mungkin zaman TikTok. Dan banyak daripada aplikasi media sosial ni, dia pun melalui zaman-zaman keemasan dia. Macam Facebook. Ya, tapi tidak senegatif konotasi yang dibawa oleh TikTok sampai ada negara yang akan tapi tak membincang. juga macam Facebook waktu pilihan raya Presiden Amerika Syarikat tahun 2016 contohnya, memang panas, ya, sebab waktu itu dikenal pasti ada usaha daripada pihak yang tak bertanggungjawab untuk cuba merubah pemikiran rakyat dan menyelitkan berita-berita palsu yang akhirnya mengakibatkan sejumlah rakyat Amerika Syarikat itu terpedaya. Itu yang hujah yang digunakan. Tapi hasil daripada pertemuan antara kerajaan Amerika Syarikat dan juga pengusaha Facebook, iaitu syarikat Meta, maka ada beberapa penambahbaikan yang dilakukan. Saya lihat, bagi kerajaan Malaysia contohnya, memang pada mulanya kita lihat TikTok seperti, bukan kata tak terkawal, tapi mungkin ramai yang menggunakan. Dan pada satu ketika kita nampak banyak video-video yang mungkin kurang sesuai, yang menyentuh aspek perkauman contohnya, yang menyebarkan berita palsu. Tapi setelah mengadakan siri pertemuan, termasuklah waktu saya ke Singapura, saya sempat bertemu dengan pihak pengurusan tertinggi TikTok. Dan alhamdulillah, sejak daripada siri pertemuan sebelum ni, kita lihat hubungan kerja itu semakin baik, dan saya anggap ini adalah sebahagian daripada evolusi mana-mana aplikasi media sosial, di mana di satu-satu negara mereka merasakan ia telah mendatangkan satu kesan positif ataupun negatif, dan akhirnya dia akan berubah. Facebook pun macam tu, Twitter pun macam tu, semua. Dan saya percaya nanti TikTok juga bagi sedikit masa, mungkin dalam setahun dua, mungkin dia pun akan mula berubah. Dan perubahan ini kita tak harus lihat sebagai satu kekangan, macam di Amerika Syarikat. Apa yang berlaku mengekang ataupun menghalang berita palsu daripada tersebar luas. Kalau kita tengok sekarang ni, Twitter contohnya, bila kita nak retweet satu ciapan, dan itu adalah satu link, ya, Waimar bernama sekalipun, ada option untuk kita baca dulu artikel itu sebelum kita retweet. Ini bagus sebab sebelum kita share, kita kena semak. Semak baru sebar. Dan kita nak kena sahkan. Bagi saya, salah satu daripada kekuatan media sosial ialah maklumat boleh sampai ke akar umbi. Tapi kontranya, maklumat palsu juga boleh sampai ke akar umbi. Jadi dua-dua aspek ni sangat penting untuk kita teliti, dan kita tak nak maklumat yang palsu, yang tidak sahih, yang boleh merosakkan perpaduan, yang boleh menimbulkan ketegangan, itu diguna pakai dan disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan peribadi ataupun kepentingan kelompok yang kecil. Jadi ini kita perlu elakkan. Okey. Menariknya kerana
evolusi itu bukan sahaja kepada media sosial itu sendiri, tapi juga kepada peradaban manusia, kerana kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita daripada perkara-perkara yang baru, cabaran-cabaran yang baru. Dan bercakap tentang peradaban, mungkin kalau boleh kita kaitkan sedikit dengan apa yang ingin kita jayakan sekarang, Malaysia Madani, dan juga konsep perpaduan yang dibawa oleh kerajaan perpaduan. Tentu saja bagaimana agaknya perspektif ini boleh diterapkan ataupun boleh dijadikan instrumen untuk menjayakan sendiri kerjasama penerangan dan komunikasi Malaysia-Singapura ini? Dia, kalau kita lihat, salah satu cabaran yang kita hadapi sekarang sebagai sebuah negara yang sedang cuba berusaha untuk keluar daripada pandemik ni, ialah negara dan kerajaan hadapi bebanan hutang yang besar. Pada 24 Februari nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan akan membentangkan bajet 2023, dan waktu itu kita akan dengar apakah keadaan ekonomi pada waktu ini, apakah keadaan yang dihadapi oleh kerajaan itu sendiri. Masih sama, kita tahu ramai rakyat Malaysia khususnya yang hadapi pelbagai tekanan kos sara hidup. Pada satu ketika nak cari ayam pun susah, telur pun tak ada. Tapi sekarang alhamdulillah telah lebih kurang telah selesai ataupun sedang diselesaikan dengan aktif. Jadi bagi saya lihat cabaran terutama Malaysia dengan Singapura ialah semua negara sekarang ni ingin merancakkan ekonomi masing-masing. Semua negara berhadapan dengan mungkin ada isu-isu tapi mungkin pada skala yang berbeza, isu kestabilan. Bagi Singapura, mereka mungkin ada isu politik dalam negara mereka dan mereka uruskan. Bagi Malaysia, kita telah lalui pilihan raya umum ke-15. Kerajaan perpaduan telah terbentuk dengan antara lain titah nasihat tuanku serta perkenan Raja-Raja Melayu. Maka kerajaan perpaduan ini yang harus mengemudi dan membantu Malaysia keluar daripada masalah yang kita hadapi. Jadi dari segi itu, bagi saya sangat penting kita faham bahawa kita semua mainkan peranan dan kita semua nak maju ke depan. Mudah kita cakap bila kita sebut Salam Malaysia Madani, ia sebenarnya bagi saya dia adalah satu pengharapan dan satu doa supaya kita boleh menzahirkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Apa maksudnya? Malaysia yang lebih baik pada waktu ini juga memainkan ada aspek peranan hubungan kita dengan negara-negara jiran. Malaysia sahaja untuk maju ke depan seorang diri mungkin tak mampu. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita bekerjasama, lihat apa kekuatan kita, apa yang boleh dibantu oleh negara-negara jiran, bagaimana kita boleh memacu pertumbuhan dalam negara masing-masing secara bersama, secara kolektif dalam kerangka ASEAN. Saya percaya bukan hanya Malaysia Madani, ASEAN Madani itu juga mungkin boleh jadi satu realiti. Satu cabaran yang besar sebab ASEAN ini negara yang ada 660 juta penduduk dan setiap negara ada keadaan yang sedikit berbeza. Tapi insya-Allah selain daripada mesyuarat pada 4 hari bulan Februari ini, insya-Allah minggu depan pada 9 dan 10 Februari saya akan bertemu dengan menteri-menteri digital ASEAN di Filipina, dan dalam pertemuan itu antara lain kita akan bincangkan isu-isu yang dihadapi oleh setiap negara, cabaran dalam bidang ekonomi digital dan apa yang boleh kita lakukan bersama untuk maju ke depan. Jadi saya lihat dalam saya dapat mengikut bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Singapura tempoh hari, itu adalah langkah pertama, diikuti dengan mesyuarat pada 4 Februari, kemudian ada beberapa yang lain. Dan hasrat saya dan juga kementerian ialah akhirnya kita nak bawa masuk pelaburan yang akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi negara kita, insya-Allah. Okey. Itu sangat menarik dan bervisi tinggi. Saya mendengarnya, menjayakan Malaysia Madani untuk menjayakan mungkin satu masa nanti ASEAN Madani. Okey. Baik, sebelum kita berakhir dalam sesi yang
ringkas dan padat hari ini. Tadi Wabi dah sebutkan tentang konsert Musika Extravaganza ini. Dalam masa berapa hari saja lagi kita akan sama-sama saksikan. Mungkin boleh ceritakan sikit Wabi kerjasama antara RTM dan juga Mediacorp Singapura, dan apa yang istimewanya untuk konsert Musika Extravaganza ini? Kita dah lama tak buat. Sebenarnya dia hampir setiap tahun lah, ya, sama ada di Singapura ataupun di Malaysia. Jadi tahun ni sempena mesyuarat yang akan diadakan, kita juga akan raikan kehadiran sahabat-sahabat kita dari Singapura dengan ada satu konsert Musika Extravaganza. Dan saya sangat teruja, sangat excited sebab antara lain kita ada Nabila Huda, Stacy Hazama, Hil Husaini, ramai. Termasuk juga antara yang ni yang memang legenda kita. Bukan legenda kita ya, tapi memang Malaysia Singapura lah. Kita share lah. Ramli Sarip. Ya, jadi I am very much looking forward to it. Dan saya harap semua penonton nanti akan dapat saksikan insya-Allah secara langsung, dan kita sama-sama bagi saya nikmati. Ini adalah bakat Malaysia dan Singapura. Kita dua negara jiran yang hubungan kita sangat rapat, bukan hanya dari segi budaya tapi keluarga. Kita kenal kawan-kawan, dia ada ahli family kat sana, mereka ada family dekat sini. Jadi hubungan yang erat akan dapat bantu kita menjana pertumbuhan ekonomi sambil kita jaga insya-Allah kita usaha untuk mencapai masa depan yang lebih cerah, lebih baik untuk setiap negara. Apa agaknya mungkin harapan YB melihat hubungan dua hal Malaysia Singapura ini? Kalau nak kata 10 tahun mungkin jauh sangat, kita nak bagi pendek sikit mungkin 5 tahun. Saya lihat masa depan terutama aspek ekonomi digital. Malaysia boleh mainkan satu peranan yang sangat perkataan dia yang complementary, yang boleh membantu, saling membantu Malaysia dan Singapura. Kita tahu dan kita tak boleh nafikan kekuatan Singapura sebagai hub keuangan di rantau ini, tapi Malaysia mempunyai satu keupayaan. Kita ada contohnya banyak ruang, kita ada banyak tenaga kerja, dan juga bagi saya tenaga kerja yang very skilled, dan dari segi kos sara hidup berbanding dengan Singapura, kita lebih jauh bagi saya mungkin lebih baik. Jadi kita lihat dari segi complementary itu antara Malaysia dengan Singapura, kita harap dengan hubungan yang lebih erat, isu-isu yang kita hadapi sikit-sikit masalah ni dapat kita selesaikan. Dia akan ambil masa, tapi saya percaya dengan kepimpinan yang ada dapat diselesaikan. Tapi ambil peluang ini untuk bukan hanya menziarahi sesama kita, tapi bina masa depan yang lebih baik untuk negara masing-masing. Kalau kita dapat cari titik temu itu, kalau kita dapat saling memahami cabaran, peluang yang ada, Malaysia dan Singapura, saya percaya we can go very far, insya-Allah. Dan sedikit saja sebagai penutup, secara keseluruhannya merumuskan kepergian delegasi Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kita di Singapura baru-baru ini, dan bagaimana sambutan mereka sebenarnya ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kerajaan yang dipimpinnya. Dia ada dua aspek. Pertama, delegasi itu bagi saya sangat positif sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak bersama delegasi, dan kita dapat bincang banyak perkara. Dan kita lihat, saya sendiri melihat dan merasakan bahawa kita diterima dengan sangat baik, dilayan dengan sangat baik, diberi banyak ruang untuk berbincang, dan kita mungkin anggap bahawa ada isu-isu yang akan menjadi tegang, tapi alhamdulillah dibincang dengan baik dan kita saling memahami. Sebenarnya perkara yang paling menarik waktu kita diterima di istana di Singapura, saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Anthony Loke, bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, kami melihat honor guard of honor, kawalan kehormat. Bila mereka memberikan arahan untuk bila tetamu kehormat tiba, arahan itu dilaung dalam
dalam bahasa Melayu. Dan di waktu itu YB Anthony Lok dia kata, the instruction is in Malay. Yes, memang bahasa rasmi. Jadi dan bagi saya ia mengingatkan kita bahawa satu ketika dulu kita pernah bersama, walaupun kita telah memilih laluan yang mungkin berbeza, tapi masa depan kita tetap bersama sebab tidak ada negara yang boleh terlalu terpisah daripada mana-mana yang lain. Apatah lagi kita dengan jiran antara yang paling dekat, iaitu Singapura. Seolah-olahnya kita hanya mungkin memilih bilik yang berbeza tapi masih lagi di bawah bumbung yang sama. Betul. Kita harapkan begitu dan mungkin segalanya akan menjadi permulaan kepada Malaysia yang lebih baik, ASEAN yang lebih baik, Malaysia Singapura yang lebih baik selepas ini. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital, kerana bersama-sama kami menerusi ruang bicara siaran hari ini bercakap tentang memperkasa penerangan dan komunikasi Malaysia Singapura. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton siaran ruang bicara. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina, ini Bernama TV.